Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian, hari ini kita sambung lagi pelajaran kita di bawah modul 08 pengawasan aktiviti tanaman padi. Dan kali ini kita akan menyediakan jadual pengawasan tanaman padi mengikut kepada keperluan. Jadi, baik, kita tengok dulu kepada tujuan pengawasan aktiviti tanaman padi ini, di mana tujuannya ialah untuk memberi kefahaman dan juga pengetahuan kepada pelatih tentang pemantauan aktiviti pengawasan tanaman padi dengan lebih terperinci. Perancangan aktiviti sepanjang tempoh penanaman dijalankan bagi membolehkan aktiviti tanaman padi dapat dijalankan pada masa yang ditetapkan dengan menggunakan keperluan input yang optimum dengan kos yang minimum serta mengikut spesifikasi yang telah ditentukan, mengikut jadual lah. Okey, baik. Apa yang kita nak lakukan pengawasan, kita bahagikan kepada 3 jenis, iaitu rumpai, perosak dan juga penyakit. Jadi kita mula dengan rumpai. Okey, untuk rumpai, terdapat jenis-jenis rumpai tanaman padi di sawah, iaitu jenis daun tirus, jenis daun lebar dan juga rusiga, di mana padi angin juga adalah dikategorikan sebagai rumpai. Contoh bagi rumpai jenis daun tirus adalah seperti sambau, iaitu Echinoclea cruzgali, dan juga rumput moyang Leptochlora chinensis yang mana terdapat pada rajah gambar yang berada di sini. Okey, kita tengok kepada kaedah kawalan yang disyorkan untuk rumpai jenis daun tirus ni. Kaedah kawalan yang disyorkan iaitu penyediaan tanah yang sempurna, iaitu yang sebelum kita melakukan aktiviti tanaman dulu, kita sedia tanah tu pastikan sempurna, di mana tanah itu diratakan terlebih dahulu setelah diroto, dan juga menggunakan bahan aktif mengikut peringkat tanaman yang disyorkan. Selepas itu, penggunaan pra-cambah untuk 0 hingga 5 hari lepas tabur dalam keadaan tanpa air bertakung menggunakan Prettilachlor, bahan aktifnya lah. Bagi yang selepas cambah, di antara umur 7 hingga 15 hari lepas tabur, disyorkan bahan aktif seperti Prettilachlor dicampurkan dengan propanil, ataupun propanil dicampurkan dengan thiobencap, ataupun propanil dicampur dengan fentrazamide, ataupun Prettilachlor dicampur dengan pyribenzozim. Kaedahnya, untuk yang umur padi 20 hingga 30 hari selepas tabur, kita menggunakan kaedah spot spray. Kita tak buat spray secara keseluruhan untuk kawasan tanaman padi kita. Kita tengok tempat-tempat mana yang ada rumpai jenis ni, daun tirus ni, kita akan spray. Dan kita syorkan juga bahan aktif yang kita syorkan seperti Quinclorac dicampurkan dengan Cyhalothrope butyl, dan juga Phenoxaprop P-etyl. Okey, kita tengok pula kepada
rumpai yang berikutnya iaitu yang dikategorikan sebagai kumpulan rusiga. Rusiga ni contohnya seperti rumput menero, Scirpus grossus, janggut keli, Fimbris stylis, Melisae, dan juga rumput ayang iaitu Cyprus deformis, di mana rusiga ni adalah senang kita kenal, batangnya berbentuk segitiga lah. Seperti mana kita tengok pada rajah gambar yang kita sediakan pada slide kita pada kali ini. Baik, kita tengok pula kepada kaedah kawalan yang disyorkan. Sama juga penyediaan tanah yang sempurna, yakni rata, menggunakan bahan aktif mengikut peringkat tanaman yang disyorkan. Untuk Prettilaklo Pracambah pada usia 0 hingga 5 hari lepas tabur dalam keadaan tanpa ayak bertakung. Bagi yang umur padi 7 hingga 15 hari lepas tabur selepas cambah, disyorkan Prettilaklo campur dengan propanil ataupun propanil campur dengan thiobencar ataupun propanil campur dengan fentrazamide ataupun Prettilaklo campur dengan pyribenzozim. Bagi yang umur padi 20 hingga 30 hari lepas tabur, dah besar dah padi, dah hampir sebulan, sama juga kita akan lakukan spot spray. Kita tuju-tuju, kita tak buat untuk keseluruhan bendang. Tengok di mana tempat yang ada tumbuhnya rumpai-rumpai rusigar ini dengan bahan aktif seperti yang tertera lah. Okey, untuk kumpulan yang berikutnya, kumpulan yang ketiga iaitu kumpulan daun lebar. Contoh rumpai jenis daun lebar ini ialah yang kita pamerkan ialah paku rawan, Limnocharis flava, tapak itik, Marsilia crinata, Ginale Ludwigia Hysopifolea, dan juga kaedah kawalan yang disyorkan iaitu penyediaan tanah yang sempurna, rata, menggunakan bahan aktif mengikut peringkat tanaman padi yang disyorkan dalam situasi ayak bertakung, iaitu selepas cambah. Ini di antara 15 hingga 20 hari. Dan untuk kefahaman kita, rumput daun lebar ni dia dalam keadaan ayak bertakung, dan juga bahan-bahan aktif yang kita syorkan seperti yang tertera. Yang berikutnya dikategorikan sebagai rumpai juga iaitu padi angin. Padi angin ini di bawah rumpai daun tirus. Pemangkasan dan juga penakaian padi angin boleh dilakukan setelah terbit tangkai, iaitu ketika umur padi 80 hari ke atas lah, 80 hari lepas tabur. Jika populasi padi angin melebihi 6 tangkai per meter persegi dalam satu kuadrat tu, kaedah tabur terus dalam air atau mencedung secara mekanikal disyorkan untuk musim yang seterusnya bagi mengawal padi angin. Kerana apa? Kerana padi angin di peringkat
kecil, di peringkat sebelum terbit padi, kita sukar untuk mengenali padi angin. Padi itu adalah padi angin. Jadi racun yang nak digunakan untuk padi angin akan juga memberi kesan kepada padi. Jadi kaedah kawalan padi angin disyorkan dibuat kawalan melalui kaedah-kaedah kawalan yang disyorkan seperti berikut, iaitu penyediaan tanah yang sempurna, memotong tunggul dan bakar jerami, sembuk racun rumpai jenis glufosinate amonium di antara 7 hingga 10 hari lepas putaran pertama, iaitu sebelum kita melakukan aktiviti tanaman, sebelum kita tabur lagi benih. Seterusnya iaitu pengurusan air yang baik, sediakan lorong air yang sempurna, dan seterusnya kita lakukan penakaian. Penakaian ni kita potong tangkai padi angin supaya sebelum dia masuk isi, sebelum luruh. Jadi kita potong dulu untuk mengelakkan pecambahan dia. Berikut penggunaan kaedah menanam, iaitu ataupun mencedung secara manual ataupun menggunakan jentera menanam. Gunakan benih padi yang bermutu dan tidak bercampur dengan benih padi angin. Pemilihan benih yang baik kita kena buat. Penggunaan benih padi MR220CL1 dan MR220CL2 padi Clearfield. Penggunaan benih ini disyorkan selama 2 musim penanaman secara berturut-turut. Ini bagi rajah gambar bagaimana kaedah jerami dipotong tunggulnya sehingga rapat dan diserakkan kepada keseluruhan kawasan tanah, dan selepas diratakan dibakar agar benih-benih padi angin yang berada di lapisan atas tanah akan mati, dan juga akan merangsang benih-benih padi angin yang berada di dalam tanah untuk tumbuh. Dan selepas padi angin yang berada di dalam tanah terangsang untuk tumbuh, bila dia tumbuh, yang berikutnya kita gunakan glufosinate amonium tadi untuk spray bunuh anak padi angin pula. Selepas itu penyediaan tanah yang sempurna seperti pada rajah dan gambar itu. Rajah yang berikutnya iaitu penakaian padi angin. Kita memotong tangkai padi angin sebelum masuk isi. Dan rajah yang berikutnya, tanam menggunakan mesin jentanam. Kita tengok sikit kesan rumpai terhadap kehilangan hasil padi. Daripada data yang ditunjukkan ini, jenis-jenis rumpai itu akan menyebabkan kehilangan hasil padi mengikut kajian ataupun pemantauan yang telah dilakukan berikutlah. Bagi kumpulan daun tirus, kesan kehadiran daun tirus, rumpai daun tirus akan menyebabkan kehilangan hasil padi sebanyak 41%.
jenis rumpai daun lebar boleh menyebabkan kehilangan hasil sehingga 28%. Jenis rusiga boleh menyebabkan kehilangan sehingga 10%, dan jumlah jika ketiga-tiganya ada dalam satu kawasan tanaman padi, jika dicampur jumlahnya akan mencapai 82% kehilangan hasil padi. Maknanya terlalu tinggi lah kalau kita tak jaga rumpai, maksudnya daripada penyediaan tanah. Yang B, kehilangan hasil disebabkan oleh sambau. Sambau tadi dalam kategori daun tirus. Dalam 1 meter persegi, kalau ada 11 tangkai, akan boleh menyebabkan atau mengakibatkan kehilangan hasil sehingga 40%. Di mana kalau 55 tangkai pokok dalam 1 meter persegi akan menyebabkan kehilangan hingga 66%. Dan juga yang berikutnya, kalau 75 pokok padi dalam 1 meter persegi kuadrat tu akan mengakibatkan kehilangan sehingga 89% hasil padi. Maknanya yang paling tinggi menyebabkan kehilangan hasil ialah kumpulan rumpai jenis daun tirus. C, kehilangan hasil disebabkan oleh padi angin. Jika terdapat dalam 1 meter persegi kuadrat kita tu bilangan tangkai padi adalah 20 tangkai, dianggarkan kehilangan hasil padi boleh mencapai sehingga 17%. Dan dalam menjalankan pemantauan bagi kawalan rumpai dan padi angin di projek, penyelia sesebuah projek perlu menyediakan dokumen keperluan bagi pengurusan rumpai dan padi angin kepada pekerja ladang, iaitu yang pertamanya jadual aktiviti tanaman padi, jadual kerja meracun rumpai, borang pemantauan dan bancian rumpai dan padi angin. Jadi ini adalah contoh borang untuk kita membuat pemantauan bagi pengurusan rumpai dalam tanaman padi. Jadi untuk rumpai kita berakhir di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.